Kita intro dulu. La 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 la. Antara lain of course PRN yang bakal menjelma pada ketika ini, di mana bagi anda yang mungkin tak tahulah, mungkin baru bangun daripada tidur ke sebagainya, insyaAllah pilihan raya negeri untuk 6 buah negeri dekat Malaysia ini, dekat Semenanjung secara asasnya, akan berlangsung pada sama ada hujung bulan 7 ini ataupun pada awal bulan 8, which is tahun inilah. Dan dia akan melibatkan 6 buah negeri macam saya sebutkan tadi, iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. InsyaAllah malam ini kita akan banyak discuss tentang Terengganu saja. Minggu depan Betul. kita mungkin akan bincang pasal negeri lain pula. Negeri apa kita akan maklumkan kemudian. Dan juga sekali lagi saya nak tekankan, sebab saya tahu ramai orang tanya benda ni tahu, Nurul. Dia orang tanya tahu tak, apa nama pilihan raya negeri ini kan akan bertukar kerajaan ke macam mana ke kan, tiba-tiba orang kata apa, nanti pilihan raya negeri ada orang kata akan ada Perdana Menteri baru lah, akan ada kerajaan baru dah kan. Kita dah terangkan dah, tapi mungkin kita nak dengar bahasa orang UK, tolong terangkan insyaAllah. Dia macam ni, Papa Berry ya. Dia kita kena faham antara parlimen dengan Dewan Undangan Negeri lah. Jadi pilihan raya negeri ni dia akan menentukan Dewan Undangan Negeri parti mana yang menguasai majoriti. Jadi dia akan menentukan kerajaan negeri, siapa yang akan jadi menteri besar, siapa yang akan jadi exco kerajaan negeri, siapa yang akan mentadbir negeri tersebut. Dia tidak akan memberikan kesan kepada siapa akan jadi Perdana Menteri, siapa akan jadi Menteri Pusat, siapa yang mentadbir kerajaan Malaysia. Namun sekiranya Perikatan Nasional berjaya menguasai ataupun kita kata sebagai contohlah Perikatan Nasional menang 5 daripada 6 negeri yang dipertandingkan dalam pilihan raya negeri kali ini, maka politically, moral Pakatan Harapan dan juga UMNO yang membentuk kerajaan pusat akan jatuh sedown-downnya lah kita kata dan dia akan memberikan kesan sokongan rakyat kepada mereka berada di tahap yang paling rendah. Maknanya kita kata dalam dunia ni kerajaan yang memerintah tetapi sokongan rakyat adalah berada pada tahap yang sangat rendah. Itulah betul lah. Macam kata KJ lah kan dalam podcast Keluar Sekejap dia hari tu. Dia kata memang setiap pihak yang memang mengikuti perkembangan politik tanah air ini memandang pilihan raya negeri pada kali ini bukan sekadar untuk memilih kerajaan negeri, tetapi juga sebagai satu referendum oleh rakyat terhadap orang kata apa, ketidakpuasan hati mereka berhubung dengan pentadbiran kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehinggalah ke hari ini dalam lepas 7 bulan macam tu kan. Dan KJ kata rakyat mungkin dia tak akan tengok pun performance negeri ini tempoh 4-5 tahun, bahkan mungkin belasan tahun lah mengambil kira Selangor dan juga orang kata apa Pulau Pinang, dan mungkin juga kalau isu Kelantan 30 tahun lebih. Rakyat tak tengok benda itu. Tetapi rakyat nampak benda ini sebagai satu cara untuk mereka melahirkan unjuk rasa, untuk mereka orang kata apa, satu obviously macam kita tahu orang kata apa, membantah ataupun melahirkan kritikan referendum terhadap kerajaan Datuk Seri Anwar. Dan keduanya kita tak boleh lupa tau, which is berkemungkinan besar akar umbi UMNO sendiri akan menggunakan PRN ini untuk mengajar kepimpinan UMNO yang diketuai oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Abidi secukup-cukupnya sebagai satu bantahan oleh mereka terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid yang dilihat mengepalai UMNO dengan seolah-olah macam buat UMNO ni macam syarikat sendiri berhad, ikut suka hati dia. Betul tak? Betul. Setuju. Okay. So, tapi tak apa. Yang tu kita cerita panjang. Sebenarnya banyak soalan kat bawah ni tau, Nurul Islam. Ada juga tanya berkaitan dengan... Duk ralik baca soalan. Banyak sangat orang dah. Itulah banyak soalan. Luar biasa. Mentang-mentang OUK masuk, kau tak nampak je muka dia lebih kurang macam adik-beradik Thomas Partey dengan Gabriel Jesus. Kau tak tahu ke? Ni penyokong Arsenal ni, kau main ni. Kena salin baju ni, Salin baju tak boleh lah bang, aku tak pakai baju MU kot. Nanti kan minggu bola kita pakai baju jersey masing-masing. Macam? Ya. Boleh. Minggu bola. Kita pakai minggu bola kita pakai jersey bola. Minggu yang politik kita pakai jersey politik. Alright. Okay, so basically-nya kalau ikut soalan banyak Tuan Nurul. Ada tanya apakah pandangan lokal terhadap Malaysia lah, apa cerita petition Kuala Terengganu kalah lah, macam-macam lah. Ini kita akan jawab, jangan risau. Kita akan jawab di penghujung rancangan. Tapi untuk peringkat awal ni, kita fokus kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan Terengganu. Which is tajuk yang kita nak kupas pada malam ini ialah secara spesifiknya, Terengganu ini
berbanding pentadbiran di bawah UMNO dengan pentadbiran di bawah PAS, mana satu lebih baik untuk Terengganu sebenarnya? Ini ada akan orang tanya, kenapalah dua orang yang menyokong PAS, menyokong Perikatan Nasional bincang? Of course lah, PAS lebih baik bagi dia orang. Okey, itulah pandangan yang biasalah, yang untuk downgrade kita punya opinion. Tapi macam kita katakan, kita akan cuba menjadi seobjektif, sesubjektif mungkin. Kita akan cuba, kalau PAS baik, kita akan cuba berikan dengan fakta. Kalau UMNO baik, kita akan cuba berikan dengan fakta. Begitu juga sebaliknya. Kalau PAS tak baik, kita akan cuba berikan dengan fakta. Dan juga kalau UMNO itu tidak baik, kita akan berikan juga dengan fakta. Ya betul, kami berdua ni memang basically-nya orang kata apa, ahli PAS lah secara asas ni kan. Nurul Islam lagi aktif dengan saya. Tapi kalau bab-bab macam ni, kita memang insyaAllah tak ada remorse lah. Kita tidak ada tapis-tapis insyaAllah. Baik. Jadi kita teruslah nak kata apa, nak tanya Nurul Islam ni kan, sebagai seorang yang memang terlibat dengan kerajaan negeri Terengganu secara langsung pada peringkat awal, di mana Nurul Islam ini diamanahkan oleh kerajaan negeri Terengganu untuk mengepalai beberapa projek-projek yang boleh dikatakan projek gajah putih yang ditinggalkan oleh pentadbiran UMNO terdahulu. Contohnya macam TSIS. Contohnya macam apa nama, Allah SWT, Hotel Paya Bunga. Banyak lagi lah sebenarnya kan. Banyak projek yang saya rasa kalau saya sebut pun, dia punya portfolio banyak gila. Tapi Alhamdulillah, semua projek-projek tersebut menyaksikan bukan sahaja berjaya dipulihkan, tetapi berjaya mencatatkan keuntungan. Iaitu more of that later on, insyaAllah. Tapi kita nak, orang kata apa, tanya pada Nurul Islam sebagai seorang yang pernah terlibat secara direct dan juga indirectly dalam pentadbiran negeri Terengganu ini. Kita nak compare antara pentadbiran basically-nya dia berbanding UMNO dengan PAS. Daripada segi sudut kata apa, kewangan negeri sebagai contohnya, kejayaan berkenaan dengan hutang dan juga prestasi-prestasi JLC macam saya sebutkan tadi kan. Kita nak berkomparison secara fakta kat sini Nurul Islam. Bagi anda kan, mana satu yang lebih cantik sebenarnya kalau ikutkan prestasi JLC, kewangan, hutang dan sebagainya? Berada di bawah pentadbiran UMNO ataupun berada di bawah pentadbiran PAS? Silakan. Baik, terima kasih Papa Berry. Saya bila kita bercakap tentang pentadbiran kerajaan negeri Terengganu sama ada UMNO ataupun PAS. Jadi bila kita buat comparison, saya baru ni ada tengok di live TikTok Ketua Pemuda Amanah Terengganu dan Ketua Pemuda UMNO Terengganu. Zamir dengan siapa tu? Ya, dengan Tengku Hafiz. Dengan Tengku Hafiz kan? Yang live dia hanya ada 47 orang tengok lah. Ya, jadi dua Ketua Pemuda UMNO Negeri live 47 orang tengok. Dan penuh dengan pada saya sentimen politik terhadap PAS yang mentadbir Terengganu sekarang ni. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak bercakap tentang fakta yang mana kalau nak menjawab soalan Papa Berry itu, saya pergi kepada aspek yang pertama. Kita kata keuangan negeri lah. Keuangan negeri. Bila kita bercakap tentang keuangan negeri, kita tak boleh lari daripada pendapatan. Bila kita sebut pendapatan pula, saya pendapatan negeri Terengganu ni dia tak jauh beza daripada zaman UMNO dulu kemudian masuk ke zaman PAS. Sebab apa? Sebab pendapatan negeri Terengganu datang 80% ataupun 70% daripada royalti minyak. Dan royalti minyak ni dia bergantung kepada harga pasaran dunia. Maknanya harga stong minyak berapa. Jadi kita akan dapat royalti berdasarkan kepada itu. Jadi dia tak jauh beza. Tahun yang harga minyak tinggi, negeri dapat banyak. Tahun yang harga minyak rendah, negeri dapat kurang sikit. Jadi itu bukan kayu ukur yang kita boleh jadikan sebagai ukuran untuk menentukan kecekapan pemerintahan kerajaan negeri. Tapi dalam mendapatkan hasil, apa yang saya lihat di zaman Dr. Samsuri, dia ada buat satu usaha lah yang mana kita kata mengurangkan kebergantungan kerajaan negeri terhadap hasil royalti. Ini kita kira sebagai mengambil iktibar tahun 1999 sehingga 2004 dulu bila PAS memerintah, Tok Guru Haji Hadi sebagai Menteri Besar, kerajaan pusat pada masa itu telah sekat royalti. Jadi atas sebab itu dan juga untuk
mevariasikan pendapatan negeri. Dr. Samsuri telah tubuhkan jawatan kuasa untuk mencari pendapatan ataupun mengenal pasti pendapatan tambahan untuk kerajaan negeri. Jadi apa hasil dia? Pada 2017 ketika UMNO memerintah, pendapatan kerajaan negeri melalui ataupun daripada royalti adalah 70%. Dan alhamdulillah pada 2020 tahun terakhir saya berkhidmat dengan kerajaan negeri Terengganu, kebergantungan kerajaan negeri terhadap royalti telah turun kepada 62%. Dan saya yakin insya-Allah usaha akan terus dibuat untuk mengurangkan kebergantungan terhadap kita kata royalti ni lah. Jadi yang kedua, kita tengok dari sudut hutang. Okey. Saya rasa viral baru ni Ketua Pemuda UMNO Terengganu sebut apa pembangunan yang kerajaan pusat buat di negeri Terengganu. Kerajaan apa pembangunan yang kerajaan Terengganu PAS buat. Tidak ada pembangunan. Kosong dia kata. Hanya meneruskan apa yang kerajaan sebelum ni buat. Pada saya tak tepat sebab banyak pembangunan. Bila kita sebut pembangunan, dia ada pembangunan dari sudut pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan sebagainya. Dia tidak semestinya kalau pada kacamata orang UMNO, pembangunan ni mesti bina infrastruktur besar, kena bina jambatan angkat, kena bina bangunan besar dan sebagainya. Daripada saya itu tidak tepat. Dan yang kedua, apabila kita mengambil alih, PAS mengambil alih kerajaan negeri Terengganu, apa yang ada dalam kerajaan negeri Terengganu merupakan satu bentuk hutang yang saya first time saya jumpa lah dalam berkhidmat dengan kerajaan ni. Dia dipanggil schedule payment dan deferred payment. Apa itu schedule payment dan deferred payment? Sebagai contoh, bila kerajaan buat satu projek, dia bagi projek pada pihak swasta akan keluarkan duit dia, jadi kerajaan akan bayar secara ansuran. Jadi beberapa projek telah dilaksanakan dalam bentuk gitu, dan bila kerajaan PAS ambil alih, kita terpaksa membayar hutang tersebut. Kerajaan PAS terpaksa bayar, dan jadual pembayaran tu setiap tahun antara 200 juta ke 400 juta terpaksa ditanggung oleh kerajaan negeri. Dan Bapak Berry, kalau saya sebut 400 juta hutang terpaksa ditutup setiap tahun ni, untuk pengetahuan para pendengar, 400 juta ni adalah merupakan angka bajet pembangunan kerajaan negeri Terengganu setiap tahun. Kalau dalam bajet negeri, bila diumumkan, okey, bajet tahun ni banyak ni, sekian. 400 juta adalah pembangunan. Tetapi dalam masa yang sama, 400 juta terpaksa kita tanggung hutang projek-projek yang terdahulu yang kerajaan kena tutup. Dan alhamdulillah, saya rasa setakat ni, penggal pertama ni, kerajaan di bawah PAS terpaksa menutup hutang-hutang ni, dan sehingga ke hari ini saya rasa hutang ni dah semakin susut, dan ada yang saya difahamkan kerajaan negeri bayar lamsam untuk tutup lebih awal. Sebab kalau kita ikut jadual pembayaran, dia ada bayar pembayaran projek plus dia ada keuntungan kan. Jadi bila kita tutup lamsam, dia macam ni lah, kita kata kita hutang loan dengan bank, kita bayar lamsam tutup awal. Jadi kita dapat untung sikit kan, kita kurang sikit pembayaran. Jadi ada yang kerajaan negeri telah usahakan seperti itu. Dan yang ketiga, saya rasa bab pelaburan lah kan. Jadi isu pelaburan ni, kerajaan PAS telah memerintah 5 tahun, 2018 sampai 2023. Kalau kita ambil 5 tahun versus 5 tahun UMNO sebelum itu, dari 2013 ke 2017, UMNO membawa masuk 5.4 bilion pembangunan. Manakala daripada 2018 ke 2022, PAS telah membawa masuk, kerajaan PAS telah membawa masuk sebanyak 11.84 bilion. Double daripada apa yang UMNO bawa dulu. Jadi pada saya lah, in terms of kewangan negeri ni, saya rasa menang PAS lah. Kerajaan PAS ni dia punya pentadbiran lebih baik. Setakat tu dulu.